Tu dia. Dah masuk balik. Ustaz okey ke Ustaz? Okey. Semangat. Tadi dah keluar kejap Ustaz. Okey. Baik, sebentar. Tu dia. Baik. Okey Ustaz, saya buat intro dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. InsyaAllah dipermudahkan segala apa yang akan kita jalankan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami setiap bulan. Mesti ada satu session dengan Ustaz sempena kita mengikuti kitab sifat 50 orang-orang munafik mengikut Al-Quran. Dan sebelum kita memulakan dan saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz, apa kata kita mulakan session kita ataupun kuliah kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para alim ulama dan tentunya kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggalkan kita. Kita mulakan dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live saya pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, saya mohon sekali lagi kepada anda kalian yang sedang menonton live FB Bukit Perak pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu kita pada hari ini. Di ruangan komen telah pun saya pinkan link kita pada hari ini, copy dan juga paste di grup-grup FB, di grup-grup WhatsApp untuk kita sama-sama memanjangkan ilmu dan juga manfaat yang dapat kita kongsikan hari ini bersama dengan Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Baiklah, tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor dengan kitab 50 tanda-tanda orang munafik mengikut Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengurusi majlis pada setiap kali sesi kuliah ni dilangsungkan. Sahabat-sahabat di Telkom Perak, di Ipoh, kemudian di seluruh yang mendengar siaran ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita telah permulaan bicara kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kaum keluarga dan para sahabat, kemudian pada ibu ayah kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita dan semua muslimat, dan mudah-mudahan semuanya akan mendapat pada bahagian pahalanya masing-masing, dan mudah-mudahan kita juga akan mendapat keberkatan daripada Al-Fatihah yang kita bacakan. Dan memang menjadi satu amalan para ulama untuk kita mulakan kehidupan dengan kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ada satu amalan yang paling baik bila kita bangun daripada tidur, maka setelah kita mengucapkan syahadah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita bacakan Al-Fatihah. Yang pertamanya kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita hadiahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, kemudian pada kedua ibu ayah kita, adik-beradik kita, dan seluruh muslim muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dengan tidak melupakan Al-Fatihah itu kita tujukan pada diri kita sendiri untuk kekuatan ruh kita, kekuatan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan dengan kesejahteraan, kesihatan, tubuh badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kuliah kita bukan hanya sekadar di media masa ni, di kuliah online ni, tapi juga pada kuliah-kuliah yang berlangsung di sekitar kehidupan kita. Alhamdulillah, kita masih lagi Allah Ta'ala benarkan untuk datang ke majlis-majlis ilmu, di mana kalau kawasan kita ni masih berada dalam kawasan zon kuning ataupun zon hijau. Tapi bagi sahabat kita yang sekarang ni berada di zon merah, maka dikurangkan, dihadkan jumlah jemaah. Maka tiada lagi kuliah yang boleh dijalankan. Maknanya kita yang masih lagi Allah Ta'ala berikan keizinan ini, zon kuning, zon hijau ni, maka kita penuhkanlah rumah-rumah Allah. Ya? Sementara masih ada lagi kesempatan daripada kita ni. Sebab kita tak tahu ni akan datang ni macam mana, mungkin zon tu boleh bertukar. Waktu diberikan kebenaran ni, kita penuhkan. Jangan nanti bila dah zon merah, barulah kita terjerit-jerit, nak datang surau. Waktu ni diberikan kelonggaran pada kita untuk memenuhi ruang solat itu, maka kita penuhkan. Dan memang fitrah manusia ni dia macam tu. Fitrah manusia ni bila dia susah, bila dia sakit, bila banyak masalah pada dia akan mudah ingat pada Allah. Itu fitrah manusia. Tapi bila dia senang, bila dia sihat, bila dia kaya raya, dia mudah lupa. Itu fitrah manusia. Itu Ustaz, lebih baik. minta maaf saya mencelah Ustaz. Saya rasa macam bila Ustaz cakap macam tu risau pula bila sekarang ni hari Jumaat tengah hari orang lelaki dah boleh jalan mana-mana Ustaz. Sebab dah biasa tak pergi sembahyang Jumaat. Macam mana Ustaz? Okey. Dia macam ni. Kita yang masih dibenarkan untuk memenuhi ruang-ruang solat, surau-surau yang masih dibenarkan, maknanya kalau kita berada dalam zon itu, ada usaha kita untuk pergi awal. Kalau kita sengaja melambat-lambatkan, kita tahu 12.30 biasanya pagar tu tutup ataupun cukup jumlah tu cukup penuh je kawasan ruang solat tu ditutup, kita sengaja melambat-lambatkan kedatangan kita. Saja lambat-lambat. Sedangkan kita tahu dah, tak ada usaha untuk kita cepatkan. Maka pada ketika itu jatuhlah berdosa atas kita sebab sengaja melambat-lambatkan. Kalau kita usaha kalau kita usaha nak pergi cepat tapi dah ada halangan lain, itu cerita lain. Melainkan orang zon merah tu cerita lain. Orang yang masih dibenarkan untuk solat Jumaat ni, dia saja-saja buat lambat-lambat. Sekejap lagi datang-datang tengok orang penuh. Alasan ni dah penuh, kenapa datang lambat? Itulah Ustaz, risau lah Ustaz. Sebab dulu kita hari Jumaat tengah hari, kita kalau kata tak sembahyang Jumaat, kata kalau lah orang tu tak sembahyang Jumaat, takut nak duduk luar Ustaz. Sekarang ni nampak gayanya macam dah tak ada apa-apa dah kan. Itulah dia. Dia tak ada merasakan satu beban dosa. Sebab tu lah bila fitrah manusia begitu, bila dia susah, bila dia sakit dia ingat pada Allah, bila dia senang dia lupa pada Allah. Tapi ada orang yang lebih teruk pada itu. Teruk dia macam mana? Bila dia senang, dia lupa pada Allah. Bila dia susah pun dia lupa pada Allah. Ini lagi teruk lah. Sekarang ni Allah Ta'ala uji kita. Patutnya waktu ni kita makin dekat dengan surau, makin dekat dengan masjid, makin kita penuhkan kuliah ilmu. Patutnya macam tu lah. Fitrahnya. Tapi ada orang yang waktu susah, tak usah pergilah surau. Surau tu tempat COVID je. Dia letakkan surau tu masjid tu tempat COVID. Dia tak kata kuning kahwin tu tempat COVID juga. Pasar malam tu tempat COVID ke? Bukan saya teringat tanda-tanda yang terakhir Ustaz kongsi dulu adalah antaranya meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Itu yang saya sedih sangat tu. Saja-saja dia tak ada merasakan satu beban dosa bila meninggalkan solat Jumaat tu. Tak ada rasa dia. Dia tak ada rasa takut untuk berbuat dosa pada Allah Subhanahu dengan meninggalkan. Kalau dia tak solat Jumaat, dia duduk rumah tu satu cerita. Ini dah lah dia dah tak solat Jumaat, kemudian dia ronda pula tengah-tengah pekan. Kenapa? Sebab Ipoh ni zon merah. Kalau Jumaat pun 6 orang je. Tak ada, betul.
kita tahu mal masjid negeri ke dia ada had dia, kuota dia, tapi kamu janganlah keluar. Duduk je dalam office tu, seorang duduk dalam office tu. Kalau tak dapat solat Jumaat, duduk dalam office kita memperbanyak selawat, zikir. Itu lebih baik daripada kita pergi duduk makan-makan. Bukan tak boleh makan. Pukul 12 tadi makan, 12.30 time orang nak masuk. Ni kita masuk pejabat, kita tak nak pergi solat Jumaat, masuk pejabat. Ni kira kita nak kata pun tak boleh, sebab tu pilihan masing-masing. Ya, betul. Pilihan masing. Nanti last kan saya ulas, hidup ini ada dua bahagian. Nanti saya ulas nanti. Baik, Ustaz. InsyaAllah. Ya. Baik. Kita sambung pada yang ketujuh tu. Hari ni kita masuk pada tanda-tanda yang ketujuh. Apa tanda-tanda yang ketujuh tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda yang ketujuh di antara 50 tanda orang-orang munafik, yang ketujuh melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Ini melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Kena ingat pada satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam suratul Az-Zazalah tu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Benda yang kecil tersembunyi walaupun tidak dapat dilihat oleh manusia, tetap dapat dilihat oleh Allah, tetap ada nilainya. Sama juga benda yang jahat tersembunyi, walaupun kita sorok daripada manusia, tapi tetap takkan lepas daripada penglihatan daripada Allah Subhanahu, dan tetap juga ada balasan. Yang ni kita cerita tentang kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berpura-pura melakukan kebaikan di tengah-tengah orang ramai dan gemar melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran secara tersembunyi adalah orang-orang munafik yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum idza yubayyituna la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Artinya, mereka yang bersembunyi daripada manusia tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia berserta mereka itu ketika mereka menyembunyikan dalam hatinya perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputi pengetahuannya daripada apa-apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, hebat mana pun kita menyembunyikan dosa kemungkaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diketahui oleh mana-mana manusia, tetap takkan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah selalu Nabi pesan, selalu ulama pesan pada kita, hebat ibadah manusia ni diukur waktu dia seorang-seorang. Faham ni? Hebat ibadah kita ni waktu kita seorang-seorang. Ramai-ramai tau. Kita ramai-ramai ni kalau pergi masjid, pergi ibadah, orang Quran kita boleh Quran, orang zikir kita boleh zikir, orang selawat kita boleh selawat, orang dengar khutbah kita boleh dengar khutbah, orang tidur kita pun boleh tidur. Itu ramai-ramai. Ibadah hebat ni seorang-seorang. Bila kita seorang-seorang macam mana? Kadang-kadang manusia ni tengah-tengah ramai tu baru ditunjuk hebat di ibadah. Betul? Tengah-tengah ramai ni orang solat sunat, dia pun solat sunat. Orang solat sunat sebelum solat fardu, dia solat sunat. Orang solat sunat selepas solat fardu, dia solat sunat. Sebab apa? Sebab ramai. Tapi waktu seorang-seorang, tengok tu seorang-seorang. Kita kalau di surau, di masjid, ba'diyah, qabliyah tak tinggal. Tapi kalau di rumah buat ada ba'diyah. Buat ada qabliyah rasa. Jangan tengok saya, tengok masing-masing. Kita kalau di surau, di masjid, orang qabliyah, kita qabliyah. Orang ba'diyah. Ada satu hadis yang Nabi cerita, barang siapa yang melaksanakan solat ba'diyah isyak 4 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat dengan 2 salam, maka pahalanya sama dengan solat tahajud, mendirikan tahajud pada malam hari. Maknanya lepas isyak tu buat 4 rakaat solat ba'diyah. Mana pahalanya sama dengan tahajud. Kita buat 4, dia buat 8 terus. Hebat. Sebab apa? Sebab di masjid. Sebab di surau. Di rumah, cakap betul Syekh. Di rumah pun ada ba'diyah qabliyah. Cakap tu, jangan tipu Ustaz. Jangan tipu. Mana? Nampak tak di situ? Di situ sebab tu kata ulama Rasulullah, ibadah ni diukur waktu kita seorang-seorang. Bukan ramai-ramai. Seorang-seorang ni ujian pada kita. Ada satu kisah seorang pemuda yang dia memang hebat dengan ibadah ni. Memang hebat dengan ibadah ni. Satu hari Allah Ta'ala datangkan ujian pada dia. Tengah-tengah dia solat itu, dia suka berulang-alik ke masjid. Dia suka berulang-alik ke masjid. Satu hari dia diikuti oleh seorang perempuan. Sampai balik rumahnya, ketika dia sedang ibadah, perempuan ni masuk rumah dia. Ketika dia sedang solat, perempuan ni berdiri depan dia. Kemudian dibukakan pakaian wanita ni satu persatu. Dia terus dengan solat dia. Dia terus dengan wirid, dengan zikir, dengan Quran dia. Dia tak peduli sedikit pun. Perempuan ni nak uji dia. Betul tak dia ni ibadah kerana Allah ataupun kerana orang ramai? Sebab dia memang
Hebat ibadahnya di tengah-tengah orang ramai di masjid. Tapi di rumah rupa-rupanya ibadah dia tak sama. Maka diuji, perempuan tu uji. Dibuka satu-satu pakaiannya. Tapi dia tetap meneruskan ibadahnya. Sampailah habis dia ibadah, dia tanya pada perempuan tu, apa tujuan kamu datang di sini? Dia kata, aku nak tengok sama ada kamu ni benar-benar orang yang beribadah kerana Allah, kerana Allah ataupun kerana manusia. Di tengah-tengah orang ramai, aku diperdengarkan dengan hebatnya kamu ibadah. Dan sekarang ni aku datang untuk lihat kamu secara kamu berseorangan di rumah. Dan memang kamu seorang pemuda yang hebat ibadah. Aku datang sini untuk goda kamu untuk melakukan zina. Kata pemuda tu boleh, tak ada masalah, kata boleh. Bila dengar boleh, terkejut perempuan tu. Tapi dengan satu syarat, dia kata apa syaratnya? Kita letakkan dulu jari kita pada api pelita ni. Kalaulah kita tahan dengan api pelita ni, jari kita boleh tahan dengan kepanasan api pelita ni, maka kita sama-sama melakukan zina. Tapi kalau dengan api pelita pun kita tak tahan, takutlah dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis perempuan tu. Menangis perempuan tu, akhirnya dia jadi orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita seorang pemuda yang hebat. Kita ni mungkin di surau di masjid je yang hebatnya. Kalau di surau di masjid, orang Quran, kita Quran. Putus air semayang, ambil balik baca Quran. Kalau di rumah macam mana? Kalau di rumah. Tengah-tengah baca Quran, baru 2-3 ayat. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Yuzabbihu bu terkentut. Ambil balik wuduk sama Quran ke tutup tu? Cakap tu tu. Cakap tu tu saya. Cakap tu tu. Jangan tipu. Mana pen? Mana pen? Cakap. Sadaqallah azim ke kita ambil wuduk sama balik? Cakap tu tu. Sadaqallah azim. Rasa Allah. Allahu akbar. Ada gangguan pula situ tuan-tuan. Tak apa Ustaz, no problem. Pelan-pelan. Okey. Dengar azan tu? Tidak, tak dengar pun. Tak dengar tak apa. Yang ni yang berlaku pada kita ni. Maknanya kita ni di tengah-tengah orang ramai mungkin ibadah kita seorang. Tapi di tengah-tengah kita seorang mungkin kita mengurangkan ibadah. Apatah lagi kalau kita melakukan maksiat secara sembunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada tandanya, ada kesan. Apa kesan bila kita mengekalkan diri kita dengan melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dia ada lebih kurang dalam 10 kesan. Kesan mana? Kesan bila mana kita melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi ataupun terang-terangan, mengekalkan dosa kita dengan Allah Subhanahu. Dia ada kesan dia. Apa kesan dia? Yang pertama kesannya kalau kita mengekali diri kita dengan melakukan dosa sama ada sembunyi ataupun terang-terangan, yang pertamanya dia akan menghalang ilmu pengetahuan tu masuk dalam jiwa kita. Itu yang pertama. Kamu belajar macam mana pun tapi masih lagi mengekalkan diri dengan dosa maksiat, ilmu tu tak akan masuk dalam hati kita, tak akan masuk dalam dada kita, tak akan masuk dalam fikiran kita. Malah dia akan mudah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita mengekalkan satu perkara yang dalam bentuk maksiat, dosa kemungkaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mengaji hebat macam mana. Itu yang pertama. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat orang lain melakukan maksiat, kita jangan terus marah dia. Jangan terus hukum dia macam-macam. Mungkin dia melakukan maksiat sebab kejahalan dia, betul. Dia tak faham, dia memang tak belajar, dia melakukan maksiat atas kejahalan dia. Maknanya dia lebih baik pada kita yang melakukan maksiat, dosa maksiat atas ilmu yang ada pada kita. Itu lebih jahat. Kita orang yang mengaji, duduk surau, duduk masjid tapi melakukan kemungkaran, lebih teruk daripada orang yang melakukan dosa murah atas kejahilan dia. Sebab tu bila orang buat jahat, kita jangan ukur tu dengan hukum dia tu. Ya? Kena ingat satu perkara, mungkin dia tak ada ilmu pada dia, sedangkan kita ada ilmu tapi melakukan dosa dan kemungkaran. Ingat yang pertama maknanya, bila mengekalkan dengan dosa, dengan kemungkaran, maka pertamanya akan menghalang kita daripada ilmu pengetahuan. Duduklah macam mana, bertahun pun mengaji, takkan faham-faham. Macam kita hari ni, sekitar hari ni, sebab tu nak faham ni, dalam keadaan kita hari ni, bergaduh kita tentang solat solat ni, ada penjarakan tu. Orang ni kata macam ni, maknanya dia tu sebenarnya sama je. Maknanya semua tu kita terima, meraihkan pandangan orang lain. Jangan kita rasa pandangan kita je betul. Maknanya pandangan orang lain pun kita raihkan. Betul, kita memang tak selesa dengan penjarakan sosial sekarang ni waktu solat. Tapi itulah kaedah yang terbaik untuk kita merantai pergerakan COVID-19 ni.
guru ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Semua tu betul bersandarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita raikan pandangan orang lain. Kita raikan, semua tu betul. Kita bukan saja nak solat macam ni. Ni ilmu pengetahuan. Yang kita gunakan pengetahuan tu atas dasar jalan kebenaran. InsyaAllah kalau kita tidak mengekalkan diri kita dengan dosa maksiat, ilmu tu dia akan kekal dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mengekalkan dengan melakukan dosa, kemungkaran sama ada terang ataupun secara sembunyi, yang kedua dia akan menghalang rezeki. Akan menghalang rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Rezeki ni dia banyak. Kita boleh sebut rezeki jangan dalam bentuk wang ringgit je. Betul? Kesihatan, rezeki. Sihat tu rezeki, tak rezeki. Kemudian isteri yang solehah, rezeki. Anak-anak ramai, rezeki. Kerjaya, rezeki. Itu semua rezeki. Semua rezeki. Maknanya ada orang yang kata, dia ustaz tengok dia semayang, budak ustaz buat maksiat macam-macam tapi pangkat besar tak. Gaji tinggi. Yang ni kita panggil istidraj. Istidraj. Orang yang dia tak melaksanakan hukum Allah tapi tetap Allah Ta'ala beri dia rezeki. Tapi apa? Tapi Allah Ta'ala lupakan dia terus daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jauh lebih bahaya pada kita ni orang yang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan. Tapi dalam susah tu kita masih ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu je. Yang pentingnya dalam rezeki itu kita tidak melakukan dosa kemungkaran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kalau punca rezeki itu datang daripada benda-benda yang ada unsur dosa dan maksiat ni. Rezeki itu datang daripada unsur-unsur mana dosa dan maksiat ni. Contohnya macam-macam lah. Nombor ekor, kuda ke, toto, tipu orang tak ada otak ke, magnum ke, itu mana punca-punca kemungkaran jangan disalurkan dalam rezeki yang ada pada dia untuk kita masukkan dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana menjauhkan diri daripada Allah, betul. Kalau mengekalkan diri kita dengan maksiat, lama-lama kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Dan janganlah kamu menjadikan diri kamu seperti mana orang-orang yang melupakan aku, yakni Allah, kata Allah. Kalau aku, kata Allah, akan melupakan kamu dengan amal perbuatan yang menjadi bekalan pada kamu waktu dekat dunia ni. Dan kamulah, mereka lah orang-orang yang fasik lagi derhaka, betul. Bila kita mengekalkan diri kita dengan maksiat, kemudian Allah Ta'ala bagi kita kemewahan, kesenangan, maka kita akan lupa tu kepada Allah. Lupa pada satu perkara yang namanya amal soleh. Yang akan jadi teman pada kita nanti bila kita berada dalam alam barzakh. Lupa. Akhirnya Allah Ta'ala letakkan kita ni di kalangan hamba-Nya yang fasik dan berdosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dalam hidupnya dia sibuk melakukan dosa kemungkaran sampai dia lupa pada Allah. Lupa pada amal kebaikan ni. Bila mati nanti baru teringat. Baru teringat harta yang banyak pada kita tak berguna pun pada kita. Tuan-tuan, harta yang ada pada kita ni, dia kena tukar dalam bentuk nilai dia. Nilai itu kena tukar. Betul, kita ada duit kita jutaan ringgit. Tapi kalau kita tak tukar dalam satu nilai yang namanya pahala, dia takkan ada gunanya pada kita. Contoh macam ni lah, kita ada duit berjuta-juta. Bila kita pergi ke Jepun, boleh tak kita guna mata wang ringgit Malaysia? Tak boleh kan? Kena tukar dengan mata wang Jepun, betul? Jepun juga. Mesti kena tukar dengan mata wang Jepun, betul? Walaupun duit kita berjuta, kalau kita tak tukar dengan mata wang Jepun, Jepun tak terima pun mata wang kita, betul? Betul. Sama je kalau kita pergi Thailand sekalipun. Kita pergi Thailand, duit kita bawa duit kita banyak-banyak. Dia nak terima tak? Tak tentu dia terima. Kita pergi negara yang lebih tinggi mata wang, lagi dia tak terima mata wang kita. Walaupun kita bawa tu 5-6 juta, mesti kena tukar dengan mata wang dia. Sama tak bila kita berada dalam alam barzakh? Kalau kita mati sekalipun, liang lahat kita tu, kita bubuh dengan duit kita tidur atas duit tu, baring atas duit tu, boleh guna tak dalam kubur? Tak boleh guna. Melainkan bila mana? Bila kita tukarkan nilai duit tu menjadi mata wang yang nama dia apa? Pahala. Yang namanya pahala, walaupun RM1. Betul? Walaupun RM1 kita masukkan dalam tabung masjid, dalam tabung surau, dia akan jadi jumlah tu, mata wang tu, nilai tu tukar jadi apa? Daripada ringgit, ditukar jadi yang namanya pahala. Yang inilah yang akan digunakan dalam urusan kita berada dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita takut bila mengekalkan diri kita dengan dosa maksiat, Allah akan melupakan kita pada amal-amal kebaikan yang kita buat. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu Ada alaihi hadis wasallam. yang Nabi tinggalkan, kata Rasulullah, ada 7 perkara yang akan membinasakan umat aku pada akhir zaman nanti. Dan bila Nabi sebut hadis itu pada sana Ali karamallahu wajhah, maknanya hadis bila sebut daripada Quran, bila sebut pada hadis, 2 perkara. Yang pertama, sifat dia benar. Kedua, dia akan kekal sampai kiamat dan dia akan berlaku. Dan mungkinkah 7 perkara yang Nabi katakan membinasakan umatnya fil akhir zaman, telah pun ada zaman kita hari ini. Telah pun ada zaman kita hari ini. Antaranya, saya tak baca semua lah. Kalau baca semua orang, dia ambil dalam masa 3 jam tu. Saya ambil salah satu. Salah satunya kata Rasulullah, yang pertama, lemahnya semangat dan cita-cita umatku untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi sebut mula-mula. Lemahnya semangat dan cita-cita umat aku untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bila akhir zaman nanti. Tadi hantar pun sebut dah macam tu, Mbak. Hantar pun sebut macam tu. Kita bila tak boleh je solat Jumaat, tak payah solat Jumaat. Sedangkan kita ada alternatif lain untuk kita mendapat juga pahala hari Jumaat, Mbak. Betul. Tapi sebab Nabi kata lemahnya semangat dan cita-cita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bila fil akhir zaman. Betul, saat orang lain dia boleh pergi solat Jumaat, saat kita tak boleh, kita buatlah sesuatu yang boleh juga mendatangkan pahala. Sebab setiap waktu pada hari Jumaat ni dia merupakan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya lemahnya semangat kita, cita-cita kita. Tapi kalau orang yang ada cita-cita akhirat tu, tak apa, aku tak dapat pergi Jumaat pun tak apa, tapi yang penting aku duduk. Aku cari satu ruang, satu waktu yang aku nak buat seperti mana juga orang yang duduk solat Jumaat sekarang ni. Dengan selawat, dengan macam itu yang ada cita-cita akhirat. Kita tengok, kita hari ni, Mbak. Baru umum je PKPB, ada masjid, ada surau yang terus tangguhkan kuliah. Tu macam mana? Sedangkan SOP daripada JAID tak keluar lagi. Tapi ada surau, ada masjid, tangguhkan kuliah tu. Sedangkan duduk dalam zon hijau, zon kuning. Boleh buat kuliah? Boleh, tapi tutup dah. Itu. Kita buatlah masjid ilmu macam mana pun. Orang tak nak datang, walaupun masjid ilmu ni percuma. Tak ada kena bayar masjid ilmu ni. Tuan-tuan pergi surau, tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan masuk masjid, masuk surau, ada tabung surau tu, tak payah bubuh. Tak apa, tak wajib bubuh pun. Tak ada syarat kena bubuh pun. Duduk percuma je dalam kuliah. Yang kena bayar ustaz yang mengajar tu je kena bayar. Kalau tak bayar, tak online lah. Itu je. Itu je. Kita yang dengar kena bayar dah. Tak kena bayar pun. Walaupun percuma, tapi orang tak andak dengan majlis ilmu. Tapi kalau sebut hiburan je nak. Tak sebut hiburan. Hiburan, jangan main hiburan. Mahal pun orang bayar. Betul. Hiburan mahal pun orang bayar. Mana tu nak menunjukkan lemah. Sebab tu Nabi pesan. Nabi pesan pada kita, ingat apa saja yang kita buat dalam hidup kita, niatlah kerana Allah. Niatlah kerana akhirat. Sebab dia akan dapat bahagian pahala di situ. Tuan-tuan datang kerja hari ni, sebelum kita memulakan kerja pagi tadi, kita niatlah, aku kerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah. Apa saja yang kita buat daripada pagi, tuan-tuan buat kerja pada pagi sampai petang, kalau niat tuan-tuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat Allah semua, akan dapat dunia tu sekali dengan kita. Tapi kalau kita niat hanya kerana dunia je semata-mata, dia tak akan dapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besar mana jawatan, pangkat kita, besar mana kerja kita, dia tak akan dapat. Takkan dapat satu perkara yang namanya pahala, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat kita hanya kerana dunia. Sebab itulah kita kerja sekecil mana pun kerja kita. Tukang sapu sekalipun, tapi niatlah kerja kita ni kerana akhirat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tu akan dapat sekali dengan kita. Contoh macam ni lah, saya bagi contoh yang mudah. Bila kita pergi ke kedai, bila kita minta air, dia akan diberi dengan gelas sekali tu. Betul. Faham saya? Kan? Kita hanya minta radik satu, betul? Kita minta radik satu, fresh orange satu, dia akan bagi air dengan bekas dia sekali tu. Betul. Tapi kalau kita minta bekas, dapat ada air? Tak. Kalau minta gelas je. Cik mana apa cik? Saya nak gelas satu. Dapat ada air? Tak dapat air. Sebab kita minta gelas. Tapi bila kita minta air, fresh orange satu. Kita tak minta pun bekas, tapi dia tetap berbuat dalam bekas. Kadang kita tengok bekas tu, lawa bekas ni. Kita tak minta bekas tu. Kita minta fresh orange satu. Air satu. Dia akan bagi air dengan bekas dia sekali. Maknanya dua-dua dapat pada kita. Tapi kalau kita minta bekas je, tak dapat air. Macam tu juga dunia. Walaupun kita buat kerja kita apa? Kerja kita di menara Selcom. Tapi buatlah kerja tu kerana apa? Kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dapat bahagian pahalanya di situ. Yang ni yang kita nak
nak himpun waktu kita hidup ni. Waktu kita hidup waktu ni kita nak himpun. Kita tahu dah dosa kita banyak, maksiat kita banyak. Mudah-mudahan yang bila kita melakukan kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan lindungi kita daripada dengan dosa maksiat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyulitkan urusan kehidupan. Maknanya Allah Taala akan sulitkan hidup kita. Bila kekal dengan maksiat, ada saja masalah yang Allah Taala datangkan kepada kita. Kesulitan kata dalam hidup. Selesai satu benda, datang pula satu benda, ya Allah, dah isteri pula banyak. Yang jenis tu. Selesai dengan isteri, dah anak ini pula ada masalahnya. Lepas satu-satu. Allah Ta'ala bagi masalah dunia. Di tempat kerja pula dah lepas satu-satu. Tak habis lagi kes dengan orang ni, dah kes dengan orang ini pula. Satu-satu Allah Ta'ala bagi kesulitan dalam hidup bila mengekalkan diri dengan maksiat. Sebab itulah ada usaha kita daripada maksiat ni untuk kita mengurangkan maksiat. Paling baiknya kita terus kita menjauhkan maksiat tu. Ada orang kata, Ustaz, kalau maksiat tu seorang-seorang macam mana, Ustaz? Maksiat seorang-seorang ke maksiat secara ramai-ramai ke, dia tetap maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia buat maksiat sendiri tapi dia tak melibatkan orang lain dalam hidupnya. Tetap juga maksiat. Tapi maksiat yang paling besar bila mana dia menzahirkan maksiat itu. Maknanya dia lakukan di tengah-tengah khalayak ramai tanpa ada rasa malu pada orang lain, tanpa ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kalau seorang-seorang pun tetap jadi dinamakan maksiat. Maknanya dia akan menyulitkan urusan hidup. Maknanya kena ingatlah. Kena ingat. Kalaupun kita tak buat maksiat yang besar, maksiat yang kecil. Apa maksiat kecil? Mata. Mata, dosa mata. Dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, macam-macam lagi lah. Macam-macam dosa itu. Kalau yang dosa-dosa kecil ni, dia akan dihapuskan oleh Allah dengan kita berwuduk secara sempurna. Kemudian kita solat dalam perbuatan rukuk dan sujud itu akan gugurlah dosa-dosa kecil kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa besar, maksiat yang besar, maknanya kena taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kelima dia akan menggelapkan hati manusia. Dia akan menggelapkan hati manusia. Kita hari tu dah bicara dah tentang hati lah. Hati ni ada 3 bahagian. Kalau ingat, rasanya memang tak ingat dah kita nak. Payah nak ingat ni. Tapi kalau tanya siapakah yang masih kekal dalam Gegar Organza, kita mungkin ingat. Pertamanya Musmi. Keduanya Linda Namuwil. Kita boleh ingat. Ketiganya Ayu Dami. Yang keempat Nur Arizan Idris. Yang kelima Cliff Omar. Yang keenam Oja. Yang ketujuh Ashira. Yang terkeluar Yanzen. Ustaz boleh ingat semua, Ustaz. Sebab tengok. Lagipun kita artis kan. Kita ingat. Tu. Tapi kalau tanya hati ada berapa bahagian? Dah belajar dah dulu dah. Macam kita itu lah. Dah belajar dah tapi tak ingat balik. Kita jarang buat ulang kaji tu lah. Dia akan menggelapkan hati. Maksudnya akan menggelapkan hati. Hati ni dia ada 3 bahagian. Dia ada 4 bahagian. Ya. 3 bahagian yang tak baik, 1 bahagian yang terbaik. Yang pertama kita panggil hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit lah mula-mula kita tengok maksiat ni kita bukan tak buat, tapi pada maksiat yang kecil-kecil je. Buatlah maksiat mata ni kecil-kecil je. Maksiat kecil-kecil. Tapi kita tak peduli pun, tak ada usaha kita untuk jauh. Mana mula hati tu berpenyakit je. Kemudian lamanya kalau kita tak rawat, kalau kita tak bendung, kalau kita tak jaga, dia akan naik pada tahap yang kedua. Hati yang mana? Hati yang keras. Daripada mati hati tu keras. Bila dah keras ni payah. Bila keras ni kita nasihat macam mana pun dia jawab mudah je. Kubur kamu, kubur kamu, kubur aku, kubur aku. Soalan kamu jawab, soalan aku jawab. Tu hati dah keras. Ada tanda-tanda hati dah keras dah. Bila dah keras sangat, terus jadi hati yang mati. Bila jadi hati mati ni habis ini kita takut ni digelap dah. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, hati ni ibarat cermin. Kalau kita bersihkan setiap hari, maka dia akan mudah dibersihkan. Tapi kalau bersih hati ni setahun 2 kali, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil-Adha, tu je. Setahun 2 kali nak bersihkan hati. Tu je macam mana? Tu macam mana nak bersihkan hati? Sebab tu ditanya pada ulama, macam mana nak bersihkan hati ni? Kata ulama, yang pertama nak bersihkan hati ni baca Quran. Habis kalau tak boleh baca Quran, kalau tak boleh baca Quran, dengar orang baca Quran. Punyalah hebat Quran ni, Mak.
Kalau tak boleh baca Quran pun kita merangkak-rangkak masih usaha nak baca lambat sikit, nak sambung huruf tak berkenal lagi. Tapi dengarlah orang baca Quran. Dengar orang baca Quran pun hati dia jadi tenang. Belum kita baca. Belum kita baca lagi. Kemudian yang keduanya kalau tak boleh kan duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu. Ni duduk dalam kuliah ni tak ada buat apalah, tuan-tuan buka telefon ni online kan susah sangat. Sambil duduk dekat meja kita tu yang dah makan-makan, yang belum makan-makan pun tengok kuliah ni. Allahu Akbar. Betul sekarang ni tak ada kesannya sekarang ni. Kita ni sudut kita ni buat satu benda baik nak kejap-kejap itu dunia ganjaran. Bukan macam tu. Bukan macam tu ni yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak, kita buat je. Kita duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu ni, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan hati. Ketenangan hati bukan sebab pangkat kita besar. Bukan sebab jawatan kita hebat. Tak. Ketenangan hati ni anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati tenang anugerah Allah. Bukan sebab anugerah Allah. Ada orang miskin, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Kadang-kadang kaya-kaya tak makan-makan. Tapi hati senang. Senyumnya. Kita jawatan besar tapi susah hati manjang. Ada je yang tak kena, ada yang tak kena. Maknanya ketenangan tu bukan hak kita tapi pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau tak boleh juga, kalau duduk majlis ilmu pun, kita ni memang duduk majlis ilmu tak boleh. Kalau duduk majlis ilmu pun tak boleh juga. Kata ulama, mintalah hati kita diganti dengan hati yang lebih baik pada setiap hari. Besok bila bangun tidur minta, ya Allah gantikan aku hari ni, ya Allah hati lebih baik daripada yang semalam, ya Allah. Kemudian niatkanlah apa yang aku lakukan hari ni, ya Allah ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, pada jalan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah daripada dosa maksiat, ya Allah. Minta pada Allah. Pagi-pagi tu waktu kita bangun, Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hati yang lebih baik. Sebab dapat takut hati yang mati. Dan hati yang kita nak miliki sampai kita mati nanti hati mana? Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejahtera. Yang selalu ayatnya kita baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu padaku dalam keadaan aku redha pada kamu dan kamu juga redha padaku. Betul, semua kita ni nak mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada dalam su'ul khatimah, husnul khatimah, mati yang tenang. Mati yang tenang macam mana? Ni punca pada apa? Pada hatinya. Ikhlas di ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua kita memang nak hati yang tenang. Nak mati yang baik. Macam mana nak dapat hati yang tenang, mati yang baik ni? Itu antaranya. Ada satu amalan yang juga boleh kita kongsi tengah hari ni, insya-Allah, untuk kita dapatkan hati yang tenang, hati yang baik, kemudian mati dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik. Ada satu amalan yang boleh kita usahakan. Berkata para ulama, kalau kamu nak hati kamu tenang, hati kamu baik ketika mana saat sakaratul kamu juga berada dalam keadaan husnul khatimah, matinya beriman dengan Allah, maka lakukan 5 perkara ketika mana dalam solat. Sebelum, semasa dan selepas solat. Mana buat 5 perkara ni. Maknanya nak solat zuhur ni, kita buat 5 perkara. Jangan lupa 5 perkara ni. Yang pertama kata para ulama, berwuduk dengan sempurna. Yang pertama berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna tu maksudnya dia ada 2. Satu, bila kita sebut berwuduk, maka waktu berwuduk tu ingatan kita tak diingat dah pada dunia dah, melainkan ingatnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kalau kita mengaji tasawuf. Bila sebut berwuduk dengan sempurna tu, maka kita lebihkan sedikit pada bahagian basuhan wuduk itu. Kalaulah di tangan tu kita basuh sampai pada siku, tapi kita lebihkan sikit sampai pada ketiak. Dan sekarang ni kita boleh buat amalan tu sebab biasanya sekarang ni kita yang nak pergi ke surau berwuduk daripada rumah, betul? Kita berwuduk pada rumah dah. Kita di rumah dah milik air, kita pakai tuala, kita boleh lebihkan pasal wuduk sampai di ketiak. Kaki tu boleh sampai ke lutut pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita seorang-seorang. Mungkin kalau kita berwuduk di masjid, di surau, sambil bersembang-sembang pula tu, mungkin waktu itu macam-macam. Tak sampai pada lengan, tak lebih pada siku, kaki tu lebih kurang je. Dia ada beza antara basuh dengan gosok. Betul? Dia ada beza. Basuh dengan gosok. Masa gosoklah kaki kamu, kata Rasulullah, bukan basuh. Ada seorang pemuda yang bila mana dia berwuduk, Nabi marah dia. Kata Rasulullah, celakalah 2 kaki kamu masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia hanya basuh kakinya, dia tak gosok. Maknanya sebab tu ya kita menyempurnakan wuduk tu, kita gosok celah-celah jari tu, tumit-tumit tu kita tengok sikit. Tengok tumit kita, belakang tu gelap sikit dah. Hitam sikit kan. Kita bukan
Ratu cantik betul, tumit tu pun kira kalau hitam sikit berkerok takkan jadi ratu cantik. Itu antara kriteria dia betul. Ratu cantik maknanya daripada kepala sampai kaki dia kena cantik. Kalau ada hitam-hitam tumit macam tumit kita takkan nak gelar ratu cantik dunia. Oi tak mahunya. Maknanya mana yang pertamanya menyempurnakan wuduk dengan baik, yang pertama. Yang kedua, jawablah seruan azan. Yang ni ketika mana kita berada di masjid atau surau. Kita ni biasanya bila dengar azan di surau masjid, waktu tu lah kita nak sembang banyak-banyak. Patutnya jawab lah suruh azan tu, sebab azan ni dia ada jawapan. Dia bukan suruh bersembang bodoh. Ini waktu azan tu lah kita banyak sembang. Tadi sebelum azan, tadi dah sembang dah. Bila azan ni dia nak jawab lah azan. Dia nak sembang lagi, buat apa? Azan tu kan ada jawapannya. Zohirnya betul yang azan tu muazzin Bilal. Zohirnya, tapi yang tersirat dan tersurat ni siapa yang panggil kita? Allah yang panggil. Allah Ta'ala panggil hayya ala solah, kata Allah. Hayya ala solah, marilah semayang, kata Allah. Allah Ta'ala pujuk kita kan. Marilah semayang, kata Allah. Marilah semayang. Sebab kalau kamu semayang, aku janjikan satu perkara yang lain pula. Allah Ta'ala janji apa? Hayya ala falah, kata Allah. Kalau kamu semayang, kamu orang yang berjaya. Kalau pun kamu tak berjaya kat dunia, kamu akan berjaya di akhirat, kata Allah. Sebab tu aku panggil kamu hayya ala solah, kata Allah. Tiba-tiba kita pun tak tahu je. Tak jawab pun panggilan Allah. Kita apa rasanya? Kalau kita panggil anak kita dia tak jawab, apa rasanya? Kita panggil anak kita dia buat nohin. Tak nyaut. Tak nyaut, tak tahu apa kita rasa. Kurang hajur. Kita kata, aku ayah panggil kamu buat tak tahu. Kan kita marah. Yang ni panggilan Allah. Allah Ta'ala panggil. Betul, zahirnya bila ayalah solah kata bila. Tapi panggilan Allah marilah semayang. Kita masih sembang buat tak tahu je. Oh no, nampak tak? Sikap kita tu sikap kita. Sebab tu ada hadis yang Nabi datangkan, kata Rasulullah, walaupun hadis tu diangkat sebagai hadis yang dhaif, sandaran dia tak kuat, tapi masih boleh beramal. Kata Rasulullah, ketika mana diperdengarkan pada kamu azan, waktu tu kamu sedang baring, maka disunatkan untuk kamu duduk. Tapi ketika mana azan itu dilakukan pada ketika kamu duduk, tidak disunatkan untuk kamu berdiri. Maknanya bila kita dengar azan, waktu tu kita baring, maka disunatkan untuk kita duduk. Tapi kalau waktu azan tu kita sedang duduk, tidak disunatkan untuk kita berdiri. Itu je. Walaupun azan tu daripada masjid ke, surau ke, TV ke, radio ke, telefon sekalipun. Kita tengah baring-baring, tengok-tengok dah masuk asur, zuhur, tengah baring. Maka disunatkan untuk kita duduk. Walaupun azan tu hanya dalam telefon. Disunatkan untuk kita duduk. Tapi kalau waktu tu kita dah duduk, tidak disunatkan untuk kita berdiri. Itu je. Kenapa? Sebab kata ulama, dikhawatiri nanti ketika saat kamu mati nanti, jenazah kamu akan jadi berat ketika mana nak diusung daripada rumah ke tanah perkuburan. Itu je. Itu takkan susah sangat kot. Tapi kita biasalah kalau dah tengah baring tu payah benar nak bangun dah. As-salatu khairum minan naum. Betul. 5 minit lagi. Nanti itu yang kedua. Yang kedua, nak dapatkan hati yang baik, nak dapatkan mati yang baik, yang tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita rebut pada saf yang di hadapan. Sebut pada saf yang di hadapan. Yang ni ada orang yang ada kesempatan untuk duduk saf depan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menyamakan perbuatan kita dalam solat ataupun mendahului perbuatan solat tu daripada imam. Maknanya sama tak boleh, dulu pada imam tak boleh. Walaupun imam tu lambat macam mana pun. Cuma merungunya lambat. Mana pula ke imam ni. Orang nak cepat. Nak tengok Zawar Ganzor dia lambat. Mana kalau tahu tadi biar main tempat lain. Merungut tu je. Jangan pula kita kata lambat sangat ke imam ni. Aku tunggu dekat tayar akhir lah. Jangan macam tu. Walaupun dia lambat aku. Memang saya tunggu kat tayar akhir. Tak boleh. Kita tak boleh duduk pada imam. Bahkan kalau sama pun membatalkan. Ada setengah pandangan mengatakan kalau sama pun dengan imam membatalkan solat kita. Apatah lagi kalau kita dulu berimam. Yang keempat. Yang kelima, jangan meninggalkan masjid atau surau sebelum imam meninggalkan masjid atau surau. Macam mana Pak Ustaz? Bukan maksudnya balik rumah dah. Maknanya Nabi pesan, jangan meninggalkan tempat semayang kita, sejadah kita selagi imam belum habis dengan doa. Kita ni kadang-kadang Assalamualaikum belah tu. Melainkan kalau tuan-tuan ada darurat, nak terberok ke, nak kencing, ataupun ada hal lain tu cerita lain.
Tapi kalau kita tak ada urusan lain, maka duduklah di atas tikar sejadah tu dengan melakukan 3 perkara. Bila Tok Imam dah habis dah, dia pergi salam, maka duduk situ. Selagi dia, yang pertama, selagi dia belum mengalihkan kedudukannya, kita pun jangan mengalihkan kedudukannya. Kedudukan kita, sehinggalah Tok Imam mengalihkan kedudukan. Biasanya bila dah baca Allahumma antas salam, waktu tu dia akan mengalihkan kedudukan. Maka kita boleh mengalihkan kedudukan ketika mana kita baca Allahumma antas salam. Pertama. Yang kedua, jangan lagi cerita tentang dunia. Jangan tegur orang sebelah kita tentang, jangan lagi sembang cerita dunia. Masih lagi kita dalam perbuatan solat yang namanya tertib tu. Yang namanya tertib tu, jangan lagi cerita tentang hal-hal dunia. Sebab imam belum lagi habis berdoa. Kemudian yang ketiganya, paling baiknya masih lagi kekal dengan wudu. Maknanya masih lagi kekal dengan wudu. Siapa yang ada 3 perkara tu, selepas daripada imam bagi salam, maka setiap pada waktu solatnya, dia akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat doa pada kita. Kita, bila nak dapat doa malaikat? Kalau dah lari terus. Sudah lari terus. Lepas je salam belah terus. Lainlah kalau kita ada darurat tu kita lain. Yang ni saya kata yang tak ada darurat, maka duduklah. Menukar cara duduk ketika mana imam menukar cara duduknya. Kemudian jangan cerita tentang dunia. Kemudian masih lagi kekal dalam keadaan berwudu. Maka setiap kali kita solat, itulah cara kita. Maka setiap kali solat tu kita akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang dapat doa malaikat ni. Itu antara undang-undang kita juga dijauhkan daripada apa? Daripada dosa dan maksiat. Bila ada amalan-amalan yang kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Maknanya yang kelima tadi akan menyulitkan urusan hidup. Betul? Yang kelima menggelapkan hati kan? Yang kelima. Kemudian yang keenam, akan menghalang ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya akan terhalanglah ketaatan kita pada Allah. Habis dah bila sibuk je dengan maksiat, bila nak mentaati perintah Allah? Bila nak solat? Kalau dah buat maksiat kan, dah buat maksiat, bila nak solat? Bila nak buat baik kalau dah asyik dengan maksiat je? Yang ni kita fikir. Mana hidup tu penuh dengan sehari tu dengan maksiat aja. Tak langsung tak ada melakukan perbuatan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi solat. Dan kena ingat juga kita yang solat ni pun jangan solat, kita ingat solat yang kita buat tu hanya kefarduan je semata-mata. Hanya kefarduan semata-mata. Dia tidak dikira sebagai amalan. Amalan ni solat-solat sunat, sedekah, Quran, puasa sunat, itu amalan. Yang solat fardu yang kita dirikan dia tidak diangkat sebagai amalan. Hebat mana pun solat fardu yang kita buat, dia tidak akan diangkat sebagai amalan. Dia hanya dicatatkan sebagai kefarduan. Untuk diterima ibadah kita yang lain, maka solat yang wajib ni perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Maknanya itu dia takut akan menghalang ketaatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, yang ke-7, akan memendekkan usia manusia. Maknanya kalau mengekalkan dengan maksiat ni, dia akan memendekkan usia kita. Memendekkan usia. Tuan-tuan, usia ni dia bukan hak kita betul. Itu hak Allah, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu masa nanti semua manusia akan merasai satu perkara yang namanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Usia ni itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling beruntung kata Rasulullah, orang yang manusia yang umur dia panjang, ibadah dia banyak. Manusia yang paling rugi sekali, manusia yang umur dia panjang tapi ibadah dia tak ada pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek ke panjang bukan urusan kita. Kalau Allah Ta'ala takdirkan usia kita pendek, tapi dalam usia yang pendek itu, usia yang singkat itu penuh dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lebih baik pada orang yang usia dia panjang tapi tak ada ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita merasakan usia kita masih panjang. Itu juga salah satu perkara yang menasihkan umatku, kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab merasakan hidup mereka masih panjang sehingga menunda-nundakan taubat. Itu kita ni kadang rasa hidup ni masih panjang. Sebab apa? Sebab zaman kita ni suplemen dia banyak, betul? Makanan tambahan dia banyak. Tuan-tuan balik buka almari tengok vitamin A bukan sampai E. Vitamin A ni sampai Z. Vitamin A, B, C, D, E, L. Orang sampai A, E je, dia sampai Z vitamin dia. Dengan apa, pamoga, dengan jus Nusantara, dengan jus delima, dengan habatus sauda, dengan madu, banyaknya suplemen. Bila kita buka almari tu, kita tengok suplemen kita, berkata-kata kita dalam hati. Kalau tengokkan daripada segi makanan tambahan ni, rasanya 15 tahun, 20 tahun sempat lagi ni. Sampai kita lupa usia kita.
Sampai kita lupa taubat kita dengan Allah Subhanahu. So, kita lupa satu perkara yang namanya mati tu. Sebab mati ni bukan syarat dia sakit, mati ni bukan syarat dia sihat, mati ni bukan syarat dia tua, mati ni bukan syarat dia muda. Mati ni syaratnya bila bertemu janji kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dilewat ataupun dicepatkan walaupun sesaat. Itu janji dengan Allah. Kita rasa kita sihat, tak, kalau orang sihat mati dulu, tentu orang sakit. Tak, kadang-kadang orang sihat mati dulu. Tiba-tiba dengar meninggal. Meninggal? Semalam elok je. Sihat je, elok dengar kuliah lagi, kereta gelak-gelak. Itu semalam, ni hari ni. Ada orang yang sakit, sihat sampai sekarang. Walaupun sakit, tenat dah, tapi sihat sampai sekarang. Setengah tu lagi lah. Dia pergi ziarah orang sakit, dia baca Yasin, dia yang mati. Yang sakit hidup sampai sekarang. Sebab syarat ni bukan syarat dia sakit tak. Syarat ni bertemu janji kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takut maksiat ni dia akan memendekkan usia manusia. Ya, betul. Usia ni dia anugerah Allah. Setiap manusia tu dia ada dua ajal, mubram dan ajal mu'allaq. Ajal yang boleh berubah-ubah, ajal yang tidak boleh berubah-ubah. Itu dengan hak Allah. Umur boleh Allah Ta'ala pendekkan sebab dosa maksiat yang kita kekalkan dengan Allah. Usia juga boleh dipanjangkan oleh Allah sebab kebaikan yang kita buat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah dan sebagainya. Maknanya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita akan lupa pada satu perkara yang namanya taubat. Sebab bila Allah Ta'ala pendekkan usia kita, takut kita lupa untuk bertaubat daripada segala dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, menghalang keberkatan. Menghalang keberkatan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki ni bukan kita nak jumlah ni dah. Rezeki ni yang penting barakah, berkat. Itu je. Walaupun sikit tapi dia berkat. Bukan kita ni rezeki ni kita mementingkan dia punya kuantiti dia, banyak dia betul. Kita rasa lagi banyak lagi hebat. Bukan. Kalau lagi banyak lagi hebat, kita ni maknanya rezeki kita setiap hari Allah Ta'ala tak berkati pun. Sebab kita takkan sama dengan orang yang gaji dia 18,000, 20,000 sebulan ni. Kita baru berapa? Kita baru berapa? Kuliah baru 100 lebih je, tu pun kalau 100 lebih lah. Faham tu? Faham bagi. Tapi bukan banyak tu, yang penting pada kita barakah tu. Barakah tu walaupun sikit tapi barakah, tapi cukup. Kita gaji 1,000, sahabat kita gaji 3,000, tapi tiap-tiap bulan dia pinjam pada kita. Pun ada berlaku. Ada kan? Ada. Kita pun macam tu. Saya ustaz dulu macam tu masa kerja kan. Bagi pada mak ni tiap-tiap bulan bagi 100, tapi hujung bulan minta balik. Mak berduit mak, aku dah tahu dah. Kadang-kadang pinjam kawan, padahal kita kerja pada kawan kita atas sikit pada dia. Dia bawah, tapi kita pinjam balik. Kita berasa pelik. Aku gaji banyak pada dia, tapi ni yang tak cukup. Maknanya barakah tu Allah Ta'ala ambil, tarik. Duit banyak pun, tapi dia akan dikeluarkan pada benda-benda yang tak ada bermanfaat, tak ada faedah. Habis. Orang yang rezeki dia sikit tapi barakah dia, Allah Ta'ala beri kecukupan pada dia. Bukan banyak, bukan yang banyak rezeki tu yang menjadi kepentingan pada kita, tapi barakah tu. Biarlah sedikit tapi dia barakah. Kalau banyak pun tak ada barakah, tak guna juga. Maknanya kalau mengekalkan dosa yang maksiat, kita takut rezeki itu tak ada barakah daripada Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila tak ada barakah apa saja yang kita buat dengan rezeki itu, dia tak akan memberikan satu ganjaran yang baik pada kita, melainkan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-9, maksiat akan menimbulkan maksiat yang lain. Maksiat akan menimbulkan maksiat yang lain. Makna macam ni. Ada orang mula-mula dia buat maksiat kecil je. Tapi bila dia seronok dengan maksiat kecil tu, dia tengok, try buat yang ini pula. Maknanya dia ada F1 tambah lain pula. Itu dah nama, dia F1 tambah. Yang ini kita panggil ni. Yang ini dia akan menimbulkan maksiat yang lain. Ataupun mula-mula dia seorang. Itu, kalau berdua ni kan seronok sikit, dia ajak berdua. Kalau dua, dia yang ni kita takut ni maksiat, dia akan menimbulkan maksiat lain. Pada satu perkara maksiat yang pada mulanya kecil, dia akan jadi besar. Yang ni, ini yang paling kita takut hati kita. Maknanya mengekali diri kita dengan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10-nya, dia akan mematikan bisikan hati. Mana disebut pada tadilah hati, dia berkaitan juga dengan hati. Maknanya bila hati itu mati, dia tak akan dapat, takut tak akan dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bermula maksiat ni dengan nafsu yang ada pada kita, dengan godaan iblis dan syaitan yang ada pada kita.
Sebab tu Nabi juga pesan kepada kita, iblis dan syaitan ni kita akan lawan dia dengan kekuatan iman yang ada pada kita, dengan ibadah yang ada pada kita. Ya, dengan keyakinan yang ada pada kita. Nafsu ni pula dilawan dengan apa? Dengan antaranya dengan puasa-puasa sunat yang kita dirikan. Sebab tu dalam sebulan, setiap bulan kita dibolehkan, dibenarkan berpuasa antara lebih kurang dalam 11 hari ataupun 12 hari. 8 hari pada puasa sunat, Isnin Khamis, dan tambah lagi 3 hari pada puasa hari-hari putih. Itu untuk menundukkan, melenturkan, melembutkan, mengawal nafsu itu. Sebab nafsu ni dia akan kekal dalam hidup manusia sehinggalah manusia itu mati. Barulah nafsunya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan iblis dan syaitan ini, dia juga sama juga tugasnya. Tapi ada ketiganya dia akan direhatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang Allah Nabi pesan, habis pada satu perang ini kita akan berperang. Dan peperangan ini akan berlaku pada setiap harilah hidup kamu, kata Rasulullah. Dan barang di antara kamu yang berhenti dalam perjuangan ini, maka dia akan dikalahkan oleh musuhnya. Musuh yang mana? Tanya sahabat. Yang namanya iblis, yang namanya syaitan, yang namanya hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni dia tak pernah mati selagi mana manusia belum dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita takut kita tidak akan dapat bisikan hati. Mana bisikan hati ni bisikan yang baik. Bila kita sebut bisikan hati ni dia ada dua. Satu kita panggil pujuk rayu, godaan. Itu daripada setan. Dia rayu kita, dia pujuk kita, dia goda kita. Yang kedua kita panggil ilham. Bila sebut ilham ni bisikan yang baik, yang datangnya daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada satu kebaikan, kita buat lagi kebaikan yang lain. Kita tahu tengah hari ni kita dengar kuliah online. Malam nanti ada kuliah dekat tempat kita, kita pergi lagi. Tak cukup dengan satu kuliah. Maknanya ada ilham, ada bisikan pada kita, malam ni ada satu kuliah, datang lagi, tambah lagi ilmu. Ada juga bisikan yang datang pada kita. Dia kata tengah hari tadi pun kamu dah duduk dalam kuliah majlis ilmu, tengah hari tadi lebih kurang dalam sejam juga. Malam ini rehat, malam Jumaat, rehat dari rumah. Tadi pun kamu dah dapat pahala dah. Malam ni kalau kamu tak pergi majlis ilmu pun tak apa, pahala siang tadi pun cukup dah. Itu pun bisikan juga. Itu pun bisikan juga. Tapi itu tak panggil ilham. Ilham ni semua benda-benda yang baik. Ilham semua benda-benda yang datang daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang mengajak pada kerosakan, kemusnahan, kebinasaan tu, dosa maksiat yang itu datangnya daripada mana? Hawa nafsu, iblis dan syaitan. Maka diperhatikan pada kedua-duanya, yang mana yang sesuai untuk diri kita. Ada orang yang kata dia sesuai dengan bisikan hawa nafsu ni, syaitan ni dia ikut itu. Ada orang kata dia sesuai dengan bisikan daripada malaikat Allah yang berupa ilham daripada Allah. Maka yang itu menjadi ikutan dia. Yang ni bergantung pada mana? Bergantung pada pilihan kita. Sebab tu dah 5 minit nampak tu. Kejap benar pula rasanya. Kejap benar Ustaz rasa. Kejap benar rasa dah. Udah 5 minit, Allahu Akbar. Sebab tu Ustaz nak cerita tadi tentang hidup. Sebab tu dalam hidup ini, dalam hidup ini tuan-tuan, hidup kita ni dia ada dua pilihan. Dia ada dua bahagian. Hidup kita ni dia ada dua bahagian. Ada orang tanya bahagian macam mana Ustaz? Hidup kita ni ada dua bahagian. Satu kita panggil bahagian yang bukan pilihan kita. Ataupun bukan yang kita pilih. Dan satu lagi bahagian yang kita pilih. Ataupun pilihan kita. Itu je. Faham tak macam mana? Kalau faham saya tak ulah lah. Kalau tak faham saya ulah. Kena ulah lah Ustaz. Okey, hidup ni dua pilihan. Yang pertama yang kita kata hidup ni dua pilihan. Yang pertama kita kata bukan pilihan kita. Bahkan yang bukan kita pilih ni dia akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama macam ni. Yang kita katakan bukan pilihan kita, hidup ni bahagian yang pertama keturunan kita, bukan pilihan kita. Faham? Faham. Bukan pilihan kita. Mak ayah kita bukan pilihan kita. Kita lahir di mana, di negeri mana bukan pilihan kita. Bangsa kita apa bukan pilihan kita. Agama Warna kita. agama kita bukan pilihan kita. Putih ke hitam bukan pilihan kita. Yang ini Allah Ta'ala bagi pahala. Ada orang dia bawa kereta dia betul-betul tapi orang langgar daripada belakang. Bukan pilihan dia, betul? Ada orang dia jaga kesihatan dia betul-betul tapi Allah Ta'ala bagi juga dia je sakit, betul? Bukan pilihan dia. Yang ini kita panggil bukan pilihan kita, bahkan Allah Ta'ala beri pahala di situ. Ada orang dia tak pilih untuk lahir hitam tapi Allah Ta'ala lahirkan dia hitam. Sampai orang panggil Pak Tam sebab hitam. Bukan pilihan dia, betul? Bukan pilihan dia kan? Tapi dapat pahala pada dia.
Dan kata ulama, janganlah kamu takut, janganlah kamu susah hati dengan perkara yang bukan pilihan kamu. Sebab dia akan menjadi pahala pada kamu. Tapi takutlah, khawatirlah dengan apa yang kamu pilih. Khawatirlah dengan apa yang kamu pilih. Yang bukan pilihan kita, dia dapat pahala dah. Yang kita pilih ni, sekarang ni kita nilai diri kita, betul tak jalan yang kita pilih sekarang? Betul tak jalan yang kita pilih sekarang? Saat orang lain duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, saat kita juga boleh duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, betul tak jalan yang kita pilih sekarang? Faham ni? Faham. Orang lain boleh duduk dalam waktu yang sama untuk dengar kuliah tazkirah, tapi kita ke lain. Saja pergi ke lain, malah lah. Saat nanti maghrib nanti orang juga pergi ke surau masjid, duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, kita pilih pula pergi ke tempat lain. Yang ini kata ulama, takutlah, susah hatilah dengan pilihan kita sendiri. Saat orang lain duduk dengan rahmat kasih sayang Allah, bawa naungan malaikat Allah Subhanahu wa taala, bawa naungan rahmat Allah, kita bawa anak isteri kita keluar, duduk makan ke sana kemari. Mana pilihan kita? Pilihan kita sekarang ni, betul tak kita sekarang ni bersama dengan golongan manusia yang dalam hidupnya dia nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kita berada di mana? Berada di mana? Betul tak golongan yang kita pilih, kumpulan yang kita pilih sekarang ni? Jalan syurga ke ataupun jalan neraka Allah? Kita nak duduk dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah atau duduk dengan orang-orang yang tidak memperjuangkan agama Allah? Yang ini kita pilih. Dosa pahala ni kita pilih, betul? Dan berhati-hatilah dengan apa yang kita pilih. Jangan takut, jangan risau dengan bukan yang jadi pilihan kita. Yang itu jangan takut, sebab tu akan dapat pahala. Tapi yang kita risau dengan apa yang kita pilih. Takut yang kita pilih tu bukan pahala tapi dosa. Tapi kalau betul yang kita pilih tu pahala, tak apa. Tapi takut yang kita pilih tu dosa yang merugikan kita. Yang merugikan kita. Saat macam ni lah, kalau hidup dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, kita tak ada. Rugilah kita. Pada satu masa yang Allah Ta'ala datangkan barakah di situ. Tapi kita tak ada. Betul, rugi tak nampak sekarang ni, tapi nampak bila? Bila kita berada dalam alam barzah, bila berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, jangan khawatir, jangan susah hati apa yang bukan menjadi pilihan kamu, sebab di situ ada bahagian pahala untuk kamu. Tapi khawatirlah, susah hatilah, risaulah dengan apa yang kamu pilih sepanjang kehidupan kamu. Takut-takut dia tidak mengundang barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau dalam hidup kita masih lagi mengekali diri kita dengan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Yang ini kita akan sambungkan pada pertemuan bulan hadapan. Wallahu a'lam. Tidak je sejak. Kok ada soalan? Soalan rasanya tak ada kot Ustaz. Tak ada. Itulah. Tapi itulah Ustaz, ada perbincangan lah Ustaz. Apa kata kalau boleh Ustaz kita tutup majlis kita hari ini, Ustaz bacakan doa, jauhkan daripada wabak penyakit, jauhkan daripada segala yang boleh memperbahayakan kita dalam saat-saat pandemik ni. Boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wassalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan buat kedua buat kita sama dengan masih dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ya ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin qulubi wa dawaiha wa afidan abdani wa shifaiha wa
ومن الحمص آمين وديائها ولا آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آمين اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمين إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزينة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند وفاة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وحوين الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك عفوا والعافية. اللهم إنا نسألك عفوا والعافية. اللهم إنا نسألك آمين عفوا والعافية. أعوذ آمين بكلمات التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق. أعوذ آمين بكلمات التامة من شر ما خلق. آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم آمين عافنا في بدننا. اللهم عافنا في آمين سمعنا. اللهم عافنا في آمين بصرنا. اللهم آمين إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذع ومن سيء الأسقام. اللهم إنا آمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين احكم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب آمين لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا آمين تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آمين تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم آمين فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنا Minna wa ومنكم minkum تقبل يا taqabbal ya karim. Terima كريم. kasih Al-Fadhil Ustaz di atas Ya, kesudian untuk mengetuai bacaan doa itu. Semoga Allah makbulkan hajat kita, makbulkan doa kita, lindungi kita daripada segala wabak penyakit dan ya juga insyaallah perkara yang insyaallah. tidak elok insya-Allah. Amin Terima amin. kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan Ya, katsira. Insya-Allah kita berjumpa ya. di tahun baru Ustaz ya. Insya-Allah. Insyaallah. Kirim salam kat ni, sahabat ana, pen dengan Baik. ni. Dengan karya. InsyaAllah saya sampaikan. Ha. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita doakan Ha. agar tahun 2021 memberikan segala yang terbaik buat kita insyaAllah. Ya Dan insyaallah tahun amin. 2020 ni menjadi penutup yang terbaik untuk kita semua insyaAllah. Ya Ustaz. insyaallah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Jumpa lagi di Sama-sama. tahun hadapan Salam. insyaAllah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat, itulah dia tadi sedikit perkongsian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya bagi kita bersama-sama dalam kuliah bulanan Wisma Hati Ipoh. Dan jangan lupa insya-Allah pada pertengahan bulan ini yang mana akan kita umumkan di dalam Facebook Bakit yang mana kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil, kalau tak silap saya, Dr. Rozaimi. Kita ada satu lagi ceramah perdana khas untuk bulan Disember insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Saya doakan agar segala-galanya yang terbaik untuk kita semua dan Tuhan memelihara kita semua daripada segala yang buruk ya Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.